A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan teruskan lagi perjalanan kita untuk cover Al-Muntalaq, tulisan Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Seperti biasa, kita recap pintas lalu apa yang telah kita cover sebelum ni, leading to this point, sehingga bab yang kita akan bincangkan hari ini, insyaAllah. Kita telah bermula dengan muqaddimahnya, Ijlis bina min sa'ah. Kemudian bab yang pertama kita menolak al-hawa. Bab yang kedua, hanya gerhana bukan terbenamnya matahari. Bab yang ketiga, golongan baik yang dibinasakan. Bab yang keempat, kewajipan dakwah ke jalan Allah. Bab yang kelima, ahli ibadah yang bermain-main. Bab yang keenam, perlukan cendekiawan. Bab yang ketujuh, jihad dengan hujjah. Dan minggu lepas kita dah bincangkan bab yang ke-8, usul fiqh al-amal al-jama'i inda salaf. Asas fiqh amal jama'i menurut salaf. Dan hari ini insya-Allah kita sambungkan dengan bab yang ke-9, usul fiqh al-amal al-jama'i fi siyaratihi al-hadithah. Fiqh amal jama'i dalam bentuk yang baru, bentuk baru. Okey, insya-Allah. Seperti biasa, approach kita adalah approach bedah buku. Jadi kita akan baca perenggan by perenggan bab ini, insya-Allah. Dan bagi sekiranya ada yang terlepas bab-bab yang terdahulu, rakamannya ada insya-Allah dalam playlist Al-Muntalaq. Okey, insya-Allah, bismillah. Kita teruskan dengan bab yang ke-9. So Muhammad Ahmad Ar-Rashid bermula terus dengan perkara ini dalam bab yang ke-9 ni. Ada dua malapetaka yang besar pernah terjadi dalam sejarah Islam. Malapetaka besar itu membawa penderitaan kepada seluruh umat Islam sehingga beberapa generasi. Malapetaka besar itu jauh berbeza dengan segala malapetaka kecil lain yang menimpa umat sepanjang sejarah. Okey. Rasanya kita boleh agak kot apa dua benda yang besar ni kan. Walaupun memang berliku-liku perjalanan sejarah umat Islam ni. Tetapi ni disebutkan ada dua malapetaka besar yang impactnya cukup besar dalam perjalanan sejarah tu. Malapetaka yang pertama dibawa oleh Hulagu dari Mongolia. Kita boleh sebut orang Mongol. Malapetaka besar itu tiba ke kemuncaknya dengan serangan mereka ke atas ibu kota Islam, Baghdad. Okey. Ni satu kisah yang famous rasanya kan. Di mana Baghdad jatuh ke tangan Mongol bila diserang oleh Hulagu Khan. Pemerhati yang menyaksikan malapetaka itu mendapati ia bukanlah perkara yang baru yang pernah menimpa bangsa dan umat yang berada zaman kelemahannya. Ia telah dijangka oleh ramai para ulama'. Mereka telah memberi peringatan kepada umat Islam dan pemerintah selama bertahun-tahun sebelum berlakunya malapetaka yang terjadi pada tahun 656 Hijrah itu. Amaran itu diberi apabila mereka mendapati keadaan umat yang menghadapi keruntuhan akidah dan akhlak, ketidaksungguhan dan tiadanya tajarrud pentadbiran kerajaan, kelemahan kuasa khalifah dan kemalasan majoriti golongan ulama' dari tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Para ulama' hanya sibuk dengan perdebatan dan perbahasan yang kosong dan menyakitkan hati. Okey. Walaupun disebut tadi dua perkara ini dua perkara yang amat besar yang berbeza dengan cabaran-cabaran kecil sebelum tu. Tetapi disebutkan sini pemerhati yang memerhatikan sejarah umat Islam ni akan kata benda ni bukanlah benda yang tak dijangka, kerana leading towards perkara yang besar ni, peringatan demi peringatan telah pun diberikan atas aspek-aspek yang telah disebutkan tadi kan.
Sebahagian dari khalifah Islam di saat-saat akhir zaman kejatuhan itu berusaha untuk memperbaiki keadaan umat yang rosak itu melalui sistem ketenteraan dan merubah cara hidup sebahagian besar orang awam kepada cara hidup ala tentera. Tetapi perubahan tersebut gagal dan sebagaimana yang diharapkan kerana tidak bersandar kepada akidah sebagai asas tarbiyah bagi sistem itu. Ini menjadikan sistem itu bagaikan burung gurauan dan permainan. Okey, so ada juga sebenarnya effort yang cuba dibuat, cumanya approach-nya yang disebut kat sini tidak kena kan. Dan bila disebut macam ni, kadang-kadang kita terreflect jugalah, adakah kita di zaman ini pun kita boleh tengok approach yang mengharapkan perubahan tetapi menggunakan approach yang ala-ala yang sama kan. Dia lebih kepada mencengkam manusia tu untuk hidup dengan cara tertentu, bukan dengan address akidahnya. Inilah penafsiran terhadap kebingungan yang menimpa sebahagian besar dari umat Islam yang hidup setelah terjadinya malapetaka itu. Suasana kelam kabut itu akan berterusan sehingga sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghantar Imam Ibn Taymiyah kepada umat ini. Beliau mengembalikan keyakinan diri umat dan menjelaskan cara bekerja untuk Islam. Usaha beliau telah disambut baik oleh sebahagian ulama yang hidup hatinya. Mereka membantunya dan menampal mana yang koyak rabak dalam urusan umat Islam sekadar yang mereka termampu. Okey, so disebut kat sinilah sekiranya dia akan berterusan sekiranya tidak Allah takdirkan Ibn Taymiyah dilahirkan dan cuba melakukan tajdid. Walau bagaimanapun pengaruh dan keberkesanan usaha tajdid dan islah oleh Ibn Taymiyah, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut mereka terbatas dan tidak meliputi seluruh umat Islam. Secara umum, majoriti umat masih mundur dan dunia Islam terus terpecah kepada beberapa kerajaan kecil yang lemah dan saling bermusuhan sesama sendiri. So walaupun usaha tu ada, walaupun ada impact dia, tetapi kalau kita zoom out secara umat Islam in totality ketika itu, kesannya masih amat limited. Beberapa abad selepas berlakunya malapetaka besar itu, muncullah kerajaan Uthmaniyah pada zaman pertengahan. Dengan kelahiran beberapa orang sultannya yang gagah, mereka mengembangkan kekuasaannya, mewarisi kehebatan kerajaan Abbasiyah dan mengembalikan erti sebuah kekuasaan dan suasana pemerintahan yang seakan-akan suasana yang pernah dinikmati oleh umat Islam di pertengahan pemerintahan Abbasiyah. Kalaupun tidak, ia menyerupai suasana yang lebih lampau. Disebut alhamdulillah muncul kerajaan Uthmaniyah yang kembali membawa roh itu. Kerajaan Uthmaniyah kekal membela dan menaungi dunia Islam sehingga ke akhir pemerintahan Sultan Abdul Hamid rahimahullah. Ia wajar disifatkan sebagai kerajaan Islam sekalipun terdapat beberapa kecacatan, kelemahan dan kekurangan di dalam melaksanakan sebahagian dari syariat Islam di akhir pemerintahannya, di samping kezaliman yang dilakukan oleh sebahagian pegawai-pegawai tinggi dan pembesar-pembesar negara yang tersilap lantik oleh pemerintah-pemerintah itu. Okey, faham kan? Tidak ada yang membantah pendapat bahawa kerajaan itu adalah kerajaan Islam, kecuali mereka yang terpengaruh dengan pemalsuan hakikat sejarah moden, hasil rekaan orientalis dan mubalik Kristian. Mereka menggunakan boneka penulis atau orang yang rela menjadi mangsa mereka, bertopengkan nasionalis Arab yang melampau. So dekat sini disebutkan jugalah, ada juga yang membawa persepsi yang negatif kepada kerajaan Uthmaniyah tersebut. Tapi kalau menurut Muhammad Ahmad Ar-Rashid ni, mereka-mereka itu adalah orang yang terpengaruh dengan orientalis lah, yang cuba memburuk-burukkan kerajaan Uthmaniyah ketika itu. Okey, itu malapetaka yang pertama. Dengan Hulagu Khan, tentera Mongol menyerang Baghdad, itu kemuncak dia kan. Dan kemudian
Disebutkan juga revival effort yang telah berlaku Ibn Taymiyah dan juga kerajaan Uthmaniyah. Sekarang pergi pula kepada malapetaka yang kedua. Malapetaka yang kedua iaitu penjajahan tentera-tentera British dan Perancis ke atas negara-negara Islam dalam peperangan dunia yang pertama. Mereka telah menghapuskan pemerintahan Uthmaniyah, kerajaan Islam yang terakhir. Mereka menghapuskan apa sahaja usaha yang bertujuan membetulkan penyelewengan yang berlaku di dalam pemerintahan Uthmaniyah. Parti Al-Ittihad wa At-Taraqi, itu terjemahan dia lah, Parti Bersatu dan Kebangkitan, yang menggulingkan kerajaan Sultan Abdul Hamid, telah mengubah banyak undang-undang syariah kepada undang-undang barat, merubah sistem pendidikan menurut sistem barat dan mengembangkan rasa perkauman Al-Turaniyah, iaitu semangat perkauman bangsa Turki. Parti ini juga telah menerima campur tangan pihak Yahudi dan Freemason di dalam dasar parti dan urusan politik negara. Okey, tak pasti kita biasa dengar tak Parti Al-Ittihad wa At-Taraqi. Tetapi rasanya figure tokoh dia yang kita kenal, Mustafa Kamal, Mustafa, yang biasa kita sebut Mustafa Kamal Atatürk. Rasa tak ada orang yang tak kenal kot nama ni. Ya ke tak ada orang tak kenal? Tak pasti dalam silibus kalau belajar di sekolah kita biasanya ada tak nama ni, Mustafa Kamal Atatürk ni. Tapi kalau orang yang pernah join tarbiyah ke dengar daurah ke, biasanya kalau cerita bersejarah, nama ni nama yang quite familiar lah. Walaupun ni side note sedikit sebab kadang-kadang kita sebut Mustafa Kamal Atatürk. Atatürk tu bukan nama dia kan. Atatürk tu adalah gelaran kebanggaan, gelaran mengangkat dia. Macam kita kata bapak Turki. Teringat lagi masa Ana di Perancis, masa buat PhD di sana, pernah dijemput lah berbuka puasa di rumah satu family Turki ni. Kita pun datang, beberapa orang Melayu datang, beberapa family Melayu. Ketika tu tengah-tengah makan tu bila cerita pasal negara, pasal suasana lah, pasal umat Islam dan sebagainya. Kemudian tak ingat macam mana apa yang tertrigger, tapi ada seorang member Melayu tu dia sebut lah, sebab bila dia cakap Mustafa Kamal, Mustafa Kamal Atatürk. Sebab kita biasa kan untuk kita macam kita memang sebut dia macam tu, Mustafa Kamal Atatürk. Kalau kat Malaysia generally orang sebut macam tu. Tapi bila dia dengar tu, muka dia merah dan dia macam tepuk meja. Do not call him that. Macam ni dia marah, dia kata, he's not my father. Masa tu Ana tak berapa faham kenapa dia marah bila kita sebut Mustafa Kamal Atatürk. Rupanya term Atatürk tu mengangkat Mustafa Kamal tu kan, dan dia marah. Dia kata, tahu tak, nenek dia dulu masa kecil nak baca Quran kena menyorok disebabkan Mustafa Kamal tu kan. Awak panggil dia bapak Turki kan. Saya tak acknowledge. So dia marah lah. So baru kita tahu, baru anak lah tahu kan, tak tahu orang ada yang tahu kan. Masa tu baru anak tahu, rupanya Atatürk tu bagi Islamis di Turki, dia tak suka gelaran tu kan, sebab mereka terkesan dengan teruk dalam approach Mustafa Kamal tu dalam menekan Islam di Turki dulu. So, okay. Kena sebut Mustafa Kamal je lah, jangan sebut Atatürk. Sebab kecuali kalau kita jumpa orang Turki yang memang nasionalis, mungkin dia angkat lah. So siapa yang tahu suasana Turki tu, dia terpecah begitu. Kalau nak di Perancis dulu pun, dekat setengah masjid Turki tu memang ada gambar Mustafa Kamal tu besar. So tapi yang Islamis ni dia berbeza. Wallahualam. Tu just nak sebut sebab mungkin ada yang tak kenal apa Parti Al-Ittihad wa Taraqi tu. Dia kalau figure yang kita kenal tu Mustafa Kamal tu lah. So bila kita sebut pasal dia membawa semangat perkauman, dia bawa sistem yang kepada sekularisme, kita kenal kot insyaAllah. Seterusnya, sebagaimana tujuan Hulagu menjajah Baghdad adalah untuk memusnahkan semangat umat Islam secara umumnya, demikian juga negara-negara berikat, terutamanya Inggeris dan Perdana Menterinya sendiri, Winston Churchill, menjadikan usaha memusnahkan semangat dan kepribadian umat Islam dengan menakluk Baghdad dan Baitul Maqdis. Mereka mengulangi peristiwa penaklukan Hulagu ke atas dunia Islam. Rancangan mereka didedahkan melalui komunikasi antara Ketua Turus Tentera Inggeris dan Kementerian
yang mengawal tanah-tanah jajahan semasa mereka menakluk negara Iraq sekitar Perang Dunia Pertama. Dengan tewasnya dunia Islam di bawah pemerintahan kerajaan penjajah atau di bawah pemerintahan raja-raja yang dilantik dan didalangi oleh mereka, maka jahiliah telah kembali semula mencengkam dunia Islam. Mereka mula menguasai ke akar umbinya, mengarahkan setiap institusi politik dan menguasai badan pendidikan, institusi perdagangan dan ekonomi dunia Islam. Dengan itu, mereka berjaya mempengaruhi hati-hati orang Islam sama ada secara suka ataupun terpaksa. Dengan kembalinya jahiliah menguasai dunia Islam memerlukan orang-orang yang berdakwah dan berjihad untuk mengembalikan pemerintahan Islam di dunia Islam. Rasanya kita kuat familiar lah secara umumnya apa yang berlaku. Dunia Islam banyak terjajah, termasuk di kawasan kita lah, di Nusantara ini kan. Kalau kita sebut pasal Mesir tu, British juga kan. Masuk kepada subtopik yang pertama lah, lepas introduction background story of apa yang berlaku kepada umat Islam dan kenapa perlunya ada orang datang untuk mujaddid, mentajdid. Dan disebut tadi bagaimana usaha tajdid setelah serangan malapetaka Hulagu Khan. Yang ni pula dia menjurus kepada yang dekat dengan kita setelah penjajahan barat lah basically, British ke, dan ada negara dengan Portugis, Sepanyol dan sebagainya. Respon yang dicetuskan oleh suasana. Ketika segolongan umat Islam yang ikhlas bingung menghadapi penyelewengan besar yang dilakukan oleh parti Al-Ittihad wal-Taraqi, terdapat di kalangan mereka berusaha menghapuskan dan menentang bid'ah itu dengan serta-merta, tetapi gagal, seperti mana yang pernah diceritakan dalam kisah-kisah yang masyhur. Namun demikian, beberapa tahun kemudian, bangkitlah usaha dari kesedaran di Baghdad dilakukan oleh seorang panglima tentera di zaman Sultan Abdul Hamid. Beliau terkenal di kalangan penduduk Iraq dengan kemuliaan, ketakwaan dan keberaniannya. Orang yang dimaksudkan ialah Muhammad Fadil Bashar al-Daghestani rahimahullah. Dengan kerjasama mereka yang terpilih dari kalangan pemimpin-pemimpin Baghdad, kabilah Al-Khatib, terbentuklah Al-Hizb Al-Islami atau Parti Islam secara rahsia. Ini Hizbul Islami kat sana lah. Tujuannya dinyatakan adalah untuk menentang pemerintahan golongan Al-Ittihad yang menyeleweng dari Islam dan berusaha mengembalikan pemerintahan Islam menurut bentuk terdahulu sebelumnya. Usaha mereka itu dilakukan pada tahun 1913. Situasi peperangan dunia yang pertama memaksa mereka menangguhkan perjuangan mereka dan menghadapi bahaya yang sedang melanda umat itu. Kemudian, pahlawan Islam Muhammad Fadil al-Daghestani mati syahid terkena serpihan peluru meriam di dalam peperangan mengepung Al-Quds. Peperangan itu berjaya meraih kemenangan yang gemilang dan diakhiri dengan kekalahan Inggeris di hadapan Saki-Baki Mujahidin. 14,000 orang tentera Inggeris telah menyerah diri dan mereka telah dijadikan orang tawanan. Peperangan ini dipimpin oleh Muhammad Fadil al-Daghestani. Beliau mengetuai pasukan sukarelawan sebelum dan semasa peperangan tersebut. Pemimpin yang gagah perkasa itu dikebumikan di tepi kubur Imam Abu Hanifah di Baghdad. Berkuburlah cita-cita yang mulia dan besar bersama beliau. Ini nak letak in konteks lah apa yang berlaku. Maknanya mission tu dah ada. Maknanya nak tajdid tadi tu kan. Menentang apa nak kata parti tadi tu kan. Tetapi dengan realiti peperangan dunia pertama yang berlaku, sehingga berlakunya syahid tokoh ini, maka berakhirlah usaha tadi tu kan. Seterusnya, subtopik seterusnya, berulangnya kebingungan. Tamatnya Perang Dunia Pertama dan kekuasaan jahiliah barat di dunia Islam telah meninggalkan umat Islam di seluruh dunia hidup dalam kebingungan dan tercengang-cengang.
Situasi yang baru ini sangat-sangat memerlukan seorang pemimpin bagi memulakan langkah baru, membentuk individu-individu Islam menjadi umat Islam sebenar dan memimpin mereka bagi membina pemerintahan Islam menggunakan cara dan pendekatan yang sesuai dengan realiti semasa. Tetapi taufan jahiliah terus kencang melanda dunia Islam yang kosong. Tidak ada sesiapa pun yang bangun menyalakan semangat baru umat Islam menghadapi taufan jahiliah dari segenap penjuru dunia pada masa itu. Okay. Dalam sesi yang lepas rasanya, kalau tak silap, telah disebutkan juga contoh-contoh gambaran umat Islam satu ketika dulu. Walaupun telah merdeka, tetapi nak kata apa, cara fikir tasawur Islam tu masih lagi berbau jahiliah yang pekat. Termasuk kalau kita nak kata di negeri kita lah, kan. Dulu teringat masa zaman kecil-kecil bila tengok cerita Piramli, tak tahulah orang sekarang tengok lagi ke tak. Cerita apa yang Ahmad Al-Bab ke, adalah satu cerita yang masa antara penghujungnya dia macam bagi hadiah kat pak mertua tu. Dan kemudian ada bit yang dia sebut, rezeki ni bukan dari bapa, rezeki ni dari Allah dan sebagainya. Quite interesting bila teringat balik tengok episod tu, babak tu, dia macam memberi tazkirah pasal Islam lah, basically kefahaman Islam tu, tapi dengan pakaian isteri di sebelah tu yang tidak bentuk aurat, bukan tidak bentuk aurat, yang biasa. Macam kalau tengok tu tahulah, maksudnya satu cara pemakaian biasa ketika itu. Dan kalau siapa biasa tengok cerita Piramli pun, dia punya suasana, apa dia panggil, dia bukan kelab malam, dia panggil apa masa tu, lupa dah buat tu kan. Dia macam satu benda yang biasa. So peninggalan jahiliah yang telah datang lama dengan penjajahan masih amat pekat satu ketika dulu. Dan walaupun kita sudah technically ada autonomi umat Islam. Ya, walaupun begitu, banyak suara-suara yang ikhlas di beberapa pelosok dunia Islam, namun mereka tidak mengenali jalan kerja yang betul untuk menentang dan mengatasi ribut taufan jahiliah itu. Setengahnya tidak mempunyai kemurnian Islam yang sempurna. Betul ke tu? Mereka menyangka cara untuk menentang jahiliah itu hanya dengan menulis rencana-rencana atau mengadakan perhimpunan-perhimpunan dan membuat resolusi mengembalikan Islam di atas kertas semata-mata. Suara dan pendapat tentang hal ini memang ada terpapar di dada-dada akhbar, disebut di atas mimbar-mimbar dan dibincangkan di dalam muktamar-muktamar. Tetapi ia hanyalah umpama irama canggung berhadapan dengan lagu perosak yang berada di carta teratas koleksi lagu permintaan umat di masa itu. Menarik pula analogi itu kan. Itulah dia. Wallahu alam sejauh mana dia masih berterusan ini. Maksudnya orang-orang yang ikhlas mahukan perubahan pun, approach mereka terhad kepada aspek-aspek yang kurang memberi kesan secara langsung kepada masyarakat. Islam di waktu itu memerlukan seorang pemimpin yang mengetahui kaedah dan jalan yang benar untuk kembali semula kepada Islam. Islam memerlukan pemimpin yang memahami asas amal jama'i sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh salafus soleh. Lalu dia menepuk dadanya dan melaungkan suaranya agar didengar oleh umatnya dan berkata, "Inilah aku." Lantas umat berhimpun di sekelilingnya serta mengenali panggilan dan takbirnya. So nak establish perlukan seorang tokoh untuk bangkitlah. Mengenali diri sendiri. Ini subtopik seterusnya. "Inilah aku" merupakan slogan yang diperlukan oleh umat. Ia difahami oleh Muhammad Iqbal rahimahullah. Menurut Iqbal, kalimah tersebut melambangkan erti mengenali diri. Dalam masa kebingungan seperti itu, kalimah ini bererti mengenali jalan yang betul, dimulakan dengan pentarbihan individu Muslim di atas pengertian akidah Islam yang benar dan sejati, dan berkembang menjadi satu tajammuk yang mempunyai kiadah dan perencanaan. Kita dah cover dalam bab yang lepas secara umum amal jama'i, fiqh amal jama'i
dan dirilit dengan salafus soleh kan. So konsepnya, anda tak perlu ulang di sini. So basically dia perlu, poin kat sini ialah untuk kembalikan benda itu perlukan seorang untuk bangkit kata inilah aku. Itu cara dia sebut. Muhammad Iqbal telah menggambarkan bahawa umat yang kembali mengenali diri mereka sebagai Islam setelah mereka dilanda kebingungan adalah umpama kanak-kanak yang baru mengenali dirinya setelah melalui peringkat bayi pada permulaan umurnya. Perumpamaan seperti itu sangat sesuai kerana umat ini lahir dari proses dakwah oleh hanya seorang lelaki yang faham, berhemah dan berwibawa. Sebagaimana yang tertulis di dalam koleksi puisi beliau yang khusus menggambarkan tentang diri tersebut, umat ini lahir dari hati seorang yang mulia. Muhammad Iqbal ni dah disebut beberapa kali sebenarnya dalam buku ni sebelum ni kan. Wallahualam, familiar tak dengan nama dia ni. Tetapi dia famous dengan tulisan-tulisan puisi lah kan. Telah jelas gambaran bagi langkah pertama dalam rangka menarik umat yang kebingungan dan mengembalikan mereka kepada Islam. Langkah pertama dimulakan dengan hati seorang yang berjiwa besar. Lalu beliau menepuk dadanya di hadapan orang-orang Islam dan berkata, inilah aku. Kesucian akidahnya dan keunggulan kepribadinya menyebabkan manusia tertarik lalu berhimpun di sekelilingnya. Iqbal telah mengungkapkannya, gambaran pemimpin yang ditunggu-tunggu untuk membawa khabar gembira dan ancaman buruk setelah sedar dari kebingungan ini dengan puisinya. Ini petikan puisi dia. Wahai Muslim yang mempunyai mata, tidakkah kamu lihat kanak-kanak kecil itu tidak tahu apa-apa tentang dirinya sendiri? Telinganya tidak mengerti maksud lagu yang diperdengarkan kepadanya. Dia hanya bisa merengek dan meronta-ronta. Alam ini menolong manusia untuk melihat segala sesuatu. Tetapi mereka tidak dapat melihat dirinya sendiri. Setelah bersusah payah menarik tali, barulah nyata kepadanya. Setelah kedua belah tangannya membuka ikatan, lalu matanya melihat dirinya berpekik. Sambil menepuk dadanya dan dia berkata, inilah aku. Aku itulah bermulanya hidup. Inilah bahasa kebangkitan untuk kembalinya hidup ini. Ini bahasa-bahasa poetik kan. Kalau kita, inilah aku tu apa benda. So, basically kalau kita tengok subtopik ni lah macam convince of siapa kita lah kan. Inilah aku. Okey, insyaAllah. Inilah yang dinamakan sebagai mujaddid menurut istilah Islam. Islam tidak kenal erti fenomena kekuasaan berada di tangan jahiliah. Lalu Islam bersifat pak turut. Islam tak mengenali benda itulah. Tidak mungkin cukup dengan sekadar wujud di sana sini orang-orang secara individu yang berpegang teguh kepada Islam, sedangkan kehidupan masyarakat yang luas bercampur baur di antara jahiliah dengan Islam. So tak mungkin. Maknanya Islam itu sendiri kalau kita faham konsepnya, tak mungkin kita boleh terima kita baik seorang, dia baik seorang, dia baik seorang. Dalam realiti keseluruhannya masih pekat dengan jahiliah. Justru Islam sentiasa memerlukan kewujudan manusia-manusia yang kuat, mampu menentukan perjalanan sejarah. Justru Islam sentiasa memerlukan kewujudan manusia-manusia yang kuat, mampu menentukan perjalanan sejarah dan memimpin manusia kepada Islam. Tidak kira sama ada kerja dan usaha mereka boleh jadi meliputi segenap jurusan kehidupan manusia atau terbatas kepada sebahagian darinya. Golongan inilah yang digelar sebagai mujaddid. Oleh kerana jalan yang mereka lalui itu menuntut pengorbanan, maka salah satu syarat yang mesti ada pada mereka ialah mereka mestilah seorang yang gagah, perkasa dan berani gila. Oh, ini tambahan penterjemah ni. Kenapa dia gila? So, wallahualam, baru terperasan kat situ. Berani sungguh lah tu. Kerana orang yang tak mampu berkorban demi mengejar cita-cita yang tinggi,
maka dia tidak akan berani berhadapan dengan bahaya dan kesusahan. Orang yang hanya mencari kesenangan, keselesaan dan kemewahan hidup semasa hidup di dunia, nescaya akan mudah terpengaruh dengan suasana, tunduk kepada tekanan dan hanyut oleh arus. Mereka tidak dapat menyumbangkan sebarang jasa di dalam sejarah kemanusiaan. Tidak ada sesiapa pun yang mampu melukis sejarah kecuali pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Mereka itulah yang telah merubah arus perjalanan hidup manusia dengan jihad dan pengorbanan mereka, dan merekalah yang merubah corak pemikiran dunia. So itu sunatullah, itu sunatullah. Sekiranya ada yang pernah baca ataupun cover risalah ila syabab kepada pemuda atau wahai pemuda, dimulanya pun permulaan risalah tu pun mengungkap benda yang sama berkenaan dengan sunatullahnya. Untuk something yang besar itu berjaya, dia memulakan kepada elemen-elemen asas yang sebegini kan. Kalau orang yang nak bawa benda tu pun tak sanggup tinggalkan keselesaan dan sebagainya, benda tu tidak akan ke mana. Dan kita lihatlah, dan benda bila kita cakap sunatullah tu maksudnya dia bukan hanya untuk Islam kan. Mana-mana benda yang telah bangun daripada zero kepada puncaknya, dia menuntut pengorbanan yang bukan biasa-biasa oleh dengan golongan pengasas dia. So kita tengok apa sajalah kan. Bagaimana kalau kita nak kata komunisme daripada awal hingga dia naik, golongan asas dia, pengasas dia, tengok apa yang berlaku kat situ. Similarly, golongan yang siapa grup I Have a Dream ni, Martin Luther dan sebagainya. Maknanya dia nak menghapuskan rasisme. Maknanya apa perubahan yang besar sebenarnya menuntut pengorbanan yang bukan biasa-biasa dengan orang yang nak membawa. So kalau kita kata Islam pun menuntut benda yang besar, so seperti kita cakap sebegini, dia menuntut pengorbanan yang bukan calang-calang lah untuk mengejar cita-cita tersebut. Masuk ke subtopik yang seterusnya. Inilah aku, kata Imam Hasan Al-Banna. So kalau kita tengok tadi tu, dia rentetan ceritanya, naratif yang dia bawa ialah kenapa perlunya orang tampil untuk mengatakan inilah aku. Dan kemudian dibawa tokoh contemporary lah, Imam Hasan Al-Banna, yang mengatakan exactly that. Orang yang dimaksudkan itu ialah pahlawan yang gagah berani pada awal abad ke-20 ini, yang telah menepuk dadanya sambil berkata, inilah aku. Beliau adalah Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Beliau melaungkan suaranya dan mengisytiharkan kelahiran tajamuk dan perjalanan ini pada tahun 1928, iaitu 10 tahun setelah umat Islam tenggelam di dalam kebingungan kesan daripada malapetaka yang mereka alami akibat Perang Dunia Pertama. Tajamuk ini segera mendapat sambutan dan sokongan gerombolan pertama yang terdiri dari pekerja-pekerja di terusan Suez. Itulah dakwah Islam yang mewarisi dakwah golongan salafus soleh dan penyambung perjuangan mereka dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin ada antara kita yang familiar dengan sejarah Al-Banna, boleh refresh baliklah kan gambaran-gambarannya kan, macam mana Al-Banna boleh tercampak ke situ berdekatan dengan terusan Suez kan, di mana dia lihat sendiri perbezaan yang ketara antara orang Islam di satu tempat dan sebelah sana orang British dan sebagainya kan, dan usaha-usaha yang dia buat di situ dan sebagainya. Dalam masa yang sama, Ustaz Al-Maududi bersiap sedia dengan kajian yang amat berharga sebagai persiapan untuk memulakan kerja ini di India. Pada tahun 1938, beliau memulakan pembentukan tajamuk itu. So, Hasan Al-Banna di Mesir, Al-Maududi di India dan Pakistan, usaha yang similar berlaku. Dan rasanya kadang-kadang kita familiar dengan ketulisan kedua-dua tokoh ini, kalau siapa yang biasa dengan tulisan mereka lah. Walaupun di tempat yang berbeza, tetapi apa yang mereka bawa tu, kalau kita compare side by side, dia similar kan. Dia sama, usaha yang sama, membawa tasawur yang sama. Dakwah ini kemudiannya disambut segera dari Hasan Al-Banna oleh beberapa tokoh. Di setiap tempat lahirlah lelaki-lelaki yang berani dan berkumpullah di sekeliling mereka angkatan pelopor perjuangan yang beriman. Dakwah Islam yang mulia itu bermula di Sudan, Syria, Palestin, Iraq, Jordan dan Lebanon. Dengan itu,
pemimpin-pemimpin ini di bawah pimpinan Hasan al-Banna Islam dan bersama-sama dengan anggota, ada terpotong kat sini, anggota gerakan yang bergerak itu mula menggariskan gambaran praktikal bagi fiqh amal jama'i di zaman moden ini. Rasa macam ada ayat terpotong, mohon maaf kat situ. Tetapi mereka dari bawah pimpinan Hasan al-Banna telah digariskan gambaran praktikal fiqh amal jama'i di zaman moden ini. Itu poin dia. Mereka menggunakan kefasihan Syahid Said Qutb untuk mengungkapkan jalan perjalanan dakwah ini. Mereka mengajak kita untuk mengingati kembali bagaimana gerakan Islam ini berlaku buat kali pertama. Ia dimulakan oleh seorang tokoh yang berhadapan dengan manusia seluruhnya, membawa manhaj Allah sambil berkata kepada mereka, mematuhi perintah Allah SWT. Manusia berada dalam jahiliah, sesungguhnya tiada petunjuk kecuali petunjuk Allah. Kemudian berubahlah sejarah apabila kenyataan yang agung dan hebat ini telah bertapak di hati tokoh yang seorang itu. Sejarah berubah seperti mana yang diketahui oleh kawan dan lawan. Hakikat yang ditanam di hati tokoh tersebut terus wujud sebagaimana wujudnya hukum alam yang agung. Dan kejadian manusia yang sesat juga masih wujud dan mereka telah kembali kepada keadaan jahiliah semula. Begitulah secara ringkas kerja dan situasinya. Kan? So basically sebenarnya in short dia reflect balik dan diletakkan mirror of kita mereflect balik. Kalau yang first kali kalau bagi umat Nabi Muhammad SAW ni, baginda Muhammad SAW seorang dan kemudian berkembangnya dakwah itu dan bertembungnya dengan jahiliah dan seterusnya sampai kepada pengulangan sejarah yang sama. Mesti ada titik permulaan atau langkah pertama, iaitu meletakkan hakikat tersebut di dalam satu hati, kemudiannya ke dalam beberapa hati, seterusnya di dalam hati sekumpulan manusia yang beriman. Kemudian berangkatlah angkatan tersebut di atas jalan dakwah dan jihad. Satu jalan yang panjang, sukar, penuh dengan onak dan duri. Jalan ini begitu asing pada hari ini, sebagaimana asingnya ia ketika petunjuk Allah mula-mula datang kepada manusia di zaman jahiliah dulu, dengan beberapa pengecualian. Akhirnya, angkatan dakwah dan jihad ini akan tiba ke penghujung jalan setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh ranjau itu, sebagaimana generasi Islam pertama di bawah pimpinan Rasulullah SAW telah sampai. So ini dia nak menyambung lah sebenarnya. Kalau kita reflect balik zaman Rasulullah SAW, di apakah fiqh amal jama'i dan fiqh dakwah yang kita boleh observe. Kalau kat sini dia cakap dalam hati yang satu bermulanya. Kalau kita tengok dalam konteks tu Rasul SAW tu sendirilah daripada wahyu yang pertama onwards kan. Kemudian dikongsikan dengan isterinya, dengan Abu Bakar, beberapa hati, kemudiannya sekumpulan manusia dan onwards. So benda yang sama perlu berlaku sekiranya untuk berlaku revival of the ummah ini. Aku tidak menganggap kerja ini sebagai mudah dan bukanlah satu perjuangan yang singkat, tetapi yang pasti ia pasti mendatangkan hasil. Semua benda yang hakiki, selaras dengan fitrah kejadian dan sifat kesemuljadi insan, perkara akan menyokongnya. Tidak dapat tidak, ia pasti akan ditentang oleh sampah sarap yang bertimbun-timbun dan dirintangi oleh realiti kepungahan manusia yang hebat. Ni word apa ni? Namun, semua itu hanya sementara sahaja, bagaikan buih-buih di permukaan. Ya, rintangan yang dihadapi memang besar, tetapi ia hanyalah seperti buih-buih. Okey. Harapnya walaupun ada some error dalam copy paste ni, still dapat point dia. Kita biasa dengar insya-Allah jalan ni jalan yang panjang, sukar dan sebagainya. Tetapi dia akan amat terasa bagi orang yang actually berjalan di atas jalan itu. Kan, to describe the past is one thing, untuk menempuhi jalan tu dan untuk kesabaran is totally another. Sesiapa yang telah embark on the journey tu dan
being serious on it tu, mungkin akan start terasa bibit-bibit, terasa kepanjangan itulah kan. Titik permulaan buat masa sekarang itulah juga titik permulaan zaman manusia mula-mula menerima Islam. Ia bermula dengan adanya orang-orang di suatu tempat yang berpegang dengan agama yang benar. Mereka yakin dan mengaku dengan sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Mereka menerima dan berpegang dengan hakimiyah dan Allah sahaja sebagai penentu hukum. Kemudian mereka melaksanakan syariat tersebut di dalam realiti kehidupan. Kemudian mereka berjalan di muka bumi untuk menyebarkan berita itu kepada manusia, membebaskan mereka dari jahiliyah. Itu dia punya tingkatan-tingkatan perubahan yang perlu berlaku. Kita pernah sebut dalam bab-bab yang terdahulu anak punya komentar dalam konteks kalau kita tengok poin-poin bagaimana dia build up kepada sehingga kepada membawa perubahan yang besar kepada masyarakat dan umat dia akan sentiasa bermula dengan keyakinan di dalam kemudian pelaksanaan kita dalam diri sendiri, kemudian dia berkembang keluar. Satu cabaran kita sekarang ialah kadang-kadang kita melompat step itu. Kita kadang-kadang secara sedar atau tidak, mungkin dengan assumption, mungkin dengan sangka baik, tak tahulah kan, just kerana kita letak anak kita ke orang itu, entah diri kita sendiri dalam sekolah agama dan sebagainya, kita assume yang bab asas tu settle kan. Oh, akidah dah mantap dan kita terus push kepada berdakwah dan sebagai contoh. So dari konteks sustainability, kadang-kadang dia tak sustain kerana dia bukan bermula dengan foundation yang menampung semua benda yang di atas. So kalau orang yang dia sendiri keimanan dia terhadap benda ni, pengamalan dia dalam diri dia sendiri pun masih rapuh, bila kita push untuk dia bekerja untuk umat dan sebagainya, kadang-kadang dia susah nak sustain lama kerana dia tidak bermula dengan foundation yang kukuh. Walaupun itu bukan dalam bab ni, sebab bab ni memang nak pergi kepada amal jama'i tu. Tapi sebab bila dia ulang balik foundation onwards tu, kadang-kadang kena remind juga, kita kadang-kadang kita take for granted just kerana orang tu dah bertahun di sekolah agama, bertahun ikut usrah ke apa benda, kita assume benda tu dah ada tanpa kita check betul ke dia punya keyakinan dan sebagainya. Mesti ada sekumpulan pelopor yang mengambil keazaman ini untuk meneruskan perjalanan. 3 orang akan bertambah menjadi 10 orang, dan dari 10 orang menjadi 100, dan dari 100 menjadi 1000, dan dari 1000 menjadi 12,000. Tak tahu kalau dia tertanya kenapa sampai 12,000, kenapa tak? Kenapa yang lain tu 100, 1000, tapi kenapa ada 12? Itu ada ceritanya rasanya lepas ni. Tetapi perkembangan ini adalah satu perkembangan yang natural. Kalau kita tengok sirah, daripada Bai'ah Aqabah yang pertama, yang kedua, actually sebelum Bai'ah Aqabah yang pertama kan, setahun sebelum Bai'ah Aqabah pertama, daripada berapa orang sahaja yang Rasulullah SAW jumpa, which is quite interesting kalau kita tengok, kalau kita kaji sirah sebelum macam mana terjadinya hijrah tu, kita rewind 3-4 tahun sebelum tu, macam mana orang tu dalam berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah berdakwah kepada mereka di kemah-kemah haji tu, mereka tersentuh, mereka balik ke tempat mereka, datang tahun depan dah bertambah orang. Kita ni dah lama dah umat Islam, ada pula yang dah lama ikut surah, ada yang ikut tarbiyah, tak bertambah-tambah pula. So quite interesting kalau kita tengok kat situ, kenapa dia orang tu just berjumpa dan mendapat Islam dalam satu hari, pergi balik, setahun kemudian datang balik sebab ada janji untuk jumpa balik, kenapa bertambah orang kan? Next year bertambah lagi pula kan? So itu satu benda yang quite interesting dalam konteks nature Islam tu in itself. Inilah uslub pelopor gerakan Islam dalam usaha kebangkitan Islam demi merealisasikan cari hidup Islam. Manhaj ini hanya dapat direalisasikan sekiranya manhaj tersebut didokongi oleh satu kumpulan manusia yang benar-benar beriman dengannya, beristiqamah sedaya mungkin, dan kemudiannya berusaha bersungguh-sungguh untuk merealisasikan manhaj tersebut di dalam hati dan kehidupan orang lain. Itu elemen-elemen yang almost sebiji kalau kita nak petik balik risalah ila syabab kan. Apa dia kata? Tunjihal fikrah. Maknanya
syarat kebangkitan satu-satu fikrah tu kena ada benda-benda kan. Just kerana ada orang yang yakin tapi tak sanggup untuk berkorban untuknya, biasanya dia tak pergi ke mana lagi kan. Tidak dapat tidak, kita mestilah berusaha ke arah kebangkitan Islam. Sekalipun jarak amat jauh antara usaha kebangkitan Islam dengan masa mencapai tampuk kepimpinan dan kemenangan Islam. Usaha ke arah kebangkitan Islam merupakan langkah pertama. Perjalanan tidak akan bermula tanpa langkah pertama ini. Okay. Angkatan pelopor gerakan Islam itulah angkatan yang mendapat taufik hidayah, taufik Allah dan berjaya. Sesiapa yang tidak menyertai mereka mulai sekarang, nescaya akan menyesal dan berduka cita. Sebagaimana Zuljaushan Al-Dababi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW yang tidak menyertai Islam kecuali selepas pembukaan Mekah. Padahal Rasulullah SAW telah mengajaknya kepada Islam selepas peperangan Badar. Okay. So perang Badar dalam 2 Hijrah macam tu. So until penghujung fasa Madinah tu kan, until pembukaan Mekah tu dia tak terima lagi. Tapi kemudian dia menerima juga dan menjadi seorang sahabat. Tetapi ceritanya begini kan. Baginda bersabda, "Mahukah kamu menjadi seorang dari anggota angkatan pelopor pertama di dalam urusan itu?" Dia berkata, "Tidak." Baginda bersabda, "Apakah yang menahan kamu dari masuk Islam?" Dia menjawab, "Aku telah melihat kaummu mendustakan kamu, mengusir kamu dan memerangi kamu. Tengoklah nanti. Jika kamu mengalahkan mereka, aku beriman kepadamu. Aku akan mengikutimu. Jika mereka mengalahkan kamu, aku tidak akan mengikutimu." Setelah beliau masuk Islam, dia sentiasa berduka cita dan menyesal kerana tidak segera memeluk Islam ketika diajak oleh Rasulullah SAW. Faham ke cerita ni? Apa yang nak dia duka cita kan, dia masuk Islam juga. So, dekat sini dia nak kata value of golongan pelopor tu, golongan yang menyahut di awal sebelum terbuktinya dan tertegaknya. Maknanya sebab yang masuk setelah Fathul Mekah tu, dia dah masuk fasa lain dah kan. Maknanya dah terang-terang. Maknanya macam ni lah ramai orang yang memang demand this kan. Tengoklah kalau kau menang nanti, aku join aku kan. So they demand the result first, then dia akan ikut. Tetapi tidaklah sama saham orang yang meyakini perkara yang benar tu dikala dia tengah menempuhi segala kepayahan untuk menegakkan kebenaran tu, dengan orang yang dah jelas-jelas baru join kan. Tidaklah sama. So kat sini nak tekankan tentang siapa yang mendengar ni, jangan bertangguh lah kan. Maknanya jangan bertangguh. Tak apa, tunggu lagi dah menang, dah Islam dah menang, nanti insya-Allah saya follow kan. So rugilah begitu kan. Bukankah ramai orang yang mengambil pendirian yang sama seperti Zuljaushan? Realiti pertempuran Islam mengajak mereka supaya mereka tergolong dalam kelompok perintis, pelopor, pendahulu dan ketua kebangkitan Islam. Tetapi mereka enggan berbuat demikian. Mereka hanya duduk memerhati di belakang dan menunggu siapakah yang akan menang, Islam atau jahiliah. Berapa banyak agaknya jari jemari yang akan digigit kerana rasa kesal ketika melihat angkatan pelopor memenangi pertarungan tersebut. Satu soalan lah kan. Harapnya kita dapatlah konteks itu kan. Walaupun mungkinlah setengah hari kita sekarang pun dah lah tak pelopor sangat, tetapi dia still dalam perjalanan panjang tu, point dia jangan bertangguh lah. Bersama-sama terus tanpa bertangguh. Dalam dunia Islam pada hari ini masih ada anasir individu doa yang baik. Terdapat pelbagai persatuan Islam, perkumpulan yang mempelajari hadis-hadis dan pandangan salaf, tarekat-tarekat sufi dan penuntut pengajian syariah. Terdapat juga parti-parti Islam yang menyertai pilihan raya tetapi bersandar kepada cara tarbiyah Islam. Namun tiada satu pun di kalangan parti, pertubuhan, perkumpulan, individu dan tarekat ini mahu menumpukan usahanya melalui jalan dakwah yang berasaskan ketaatan kepada seorang amir, bersungguh-sungguh kepada pentarbiyahan dan merancang untuk mengubah keadaan dan realiti dengan menukarkannya kepada pemerintahan Islam. Okey, ni dia cakap tentang realiti yang dipetik masa bangkitnya Hasan al-Banna lagi sebenarnya. Sebab masa Hasan al-Banna datang
membawa gagasannya tu, bukanlah ketika tu langsung tak ada Persatuan Islam, kumpulan Islam dan sebagainya, tetapi dalam keadaan itulah kan, dalam keadaan yang disebut. Oleh itu, semua jemaah-jemaah tadi, di mana saja mereka ada, sama ada di Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, negara Arab, Afghanistan dan Asia Tenggara, diseru supaya mengoreksi kembali diri mereka. Mereka perlu membetulkan akidah mereka. Ditakuti terdapat anasir bid'ah. Seterusnya, perlu meninggikan semangat mereka kembali sekiranya mereka diselimuti ketakutan. Mereka mesti membersihkan diri mereka dari sifat keakuan dan atau ego serta gila kuasa, kesan dari terlalu lama dia berada dalam kelompok perkumpulan yang kecil. Mereka kemudian hendaklah memberi kesetiaan dan ketaatan secara sukarela kepada seorang pemimpin yang bebas. Di sebuah gerakan Islam yang terserlah kejelasan matlamat perubahan, mempunyai pendekatan tarbiyah yang utuh dan struktur organisasi yang mantap. Okey, bila sebut benda-benda macam ni, hopefully sebab semua perbincangan yang dibawa kat sini dalam bab ini, bab 9 ni, dia berdasarkan bab yang sebelumnya dan sebelum-sebelumnya. Dalam bab 8 memang kita dah bincang fiqh amal jama'i daripada pandangan salaf. Dan dekat situ sepatutnya dah jelas kenapa apa yang disebut kat sini. Dan Ana just mention ni, takut ada yang kalau tiba-tiba join kat sini, kenapa pula nak kena join gerakan Islam. Maknanya takut tak dapat konteks. So dia telah build up daripada bab yang pertama sampai bab 8 sehingga bab 9 ni. So in case lah sekiranya ada yang melihat benda ni dan tertinggal sebelum ni, boleh tengok balik supaya tahu konteks. Kenapa perlu sangat ke? Tak boleh ke dia orang terus buat amal Islam macam biasa? Kenapa kena semua bergabung di bawah satu amir dan sebagainya? So itu perbincangan pasal kenapa perlu nak amal jama'i. Apabila muncul seorang pemimpin maju ke hadapan dan berkata, inilah aku, maka setiap individu di dalam jemaah dan persatuan-persatuan Islam sebenarnya mempunyai contoh ikutan dari dialog indah antara Nabi Ibrahim AS dengan anaknya Nabi Ismail AS ketika Allah memerintahkan baginda membina Kaabah. Sabda Nabi Ibrahim AS, wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah menyuruh aku satu perkara. Ismail lalu menjawab, lakukanlah seperti mana yang disuruh Allah kepadamu. Ibrahim bertanya, adakah engkau akan menolongku? Ismail menjawab, aku akan menolongmu. Beginilah jawapan orang yang beriman, nekat tanpa ragu-ragu atau teragak-agak. Dan dibawa contoh ni untuk membawa kepada semua yang ada lah kan. Bila datang figure seperti itu membawa perubahan usaha tajdid sebegitu, sepatutnya semua orang akan merespon seperti Nabi Ismail. Allah telah memerintahkan supaya dikembalikan pemerintahan Islam. Anda semua mestilah menjadi para penolong bersama. Janganlah anda ketinggalan, marahlah, segeralah dan jadilah pengikut jejak Ismail. Jangan hanya duduk di rumah. Jangan dengar suara-suara tentang karier dan keuntungan perniagaan di masa depan. Yang dikontrakan benda tu. Maksudnya jangan kita tertambat dan terikat dengan cita-cita dunia sehingga kita tak bergerak untuk bersama dan menyokong usaha sebegini. Di dalam jawapan Nabi Ismail AS itu tergandung satu modal anda yang sebenar. Sekiranya kamu merasa pelik dan enggan menerima pendekatan para pelopor gerakan kebangkitan Islam kerana kamu hanya mahu berpegang dengan fatwa-fatwa ulama Islam sahaja, maka dengarlah penjelasan Ibn Taymiyah kepadamu. Terdapat ramai manusia apabila mereka melihat kemungkaran atau hal ehwal Islam di dalam telah berubah, dia menjadi gelisah, kaku dan meratap hiba, seolah-olah dia yang ditimpa musibah. Walhal, dia dilarang meratapi musibah, bahkan disuruh bersabar, bertawakal, tetapkan pendirian di atas Islam dan beriman kepada Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Ibn Taymiyah menyambung lagi. Sesungguhnya, sabda Rasulullah SAW, Islam akan kembali semula menjadi dagang ataupun asing, seperti mana ketika ia mula-mula datang. Saat yang paling dagang bagi Islam ialah apabila orang yang telah Muslim tiba-tiba menjadi murtad.
Na'udzubillah min zalik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari agamanya, yartad tadi kan, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang ia kasihkan mereka dan mereka juga mengasihkan dia. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas, gagah terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Surah Al-Ma'idah ayat 54. Golongan ini akan menegakkan Islam apabila terdapat golongan yang murtad dan keluar daripada Islam. Begitulah Islam bermula dengan dagang, kemudian menjadi kuat dan tersebar luas. Begitu juga ia kadang-kala ia asing di kebanyakan tempat dan masa, hinggalah ia lahir semula dan berkembang, di mana akhirnya Allah SWT menguatkannya kembali sebagaimana yang telah berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau dilantik menjadi khalifah, banyak perkara Islam pelik kepada orang ramai, hingga ada di kalangan mereka tidak tahu bahawa arak itu haram. Banyak benda yang basic Islam tu pun dia rasakan pelik oleh orang ramai, sehingga ya ke arak tu haram. Lalu Allah memberi kemenangan kepada Islam dengan usaha Umar dan menerangkan apa yang tidak diketahui tentang Islam. Ni quite interesting kalau kita tengok cycle of naik turun aspek ini dalam sepanjang sejarah. Kalau kita kata Umar bin Abdul Aziz, from sejarah yang panjang tu, dia sebenarnya agak dekatlah dengan Rasulullah, para sahabat punya zaman kan. Tapi masa tu pun dah ada orang Islam yang pelik dengan arak tu haram. So tu quite interesting. Tetapi cycle tu sentiasa berlaku kan. Sebab tu diperlukan setiap penggal-penggal tu ada je orang yang terpaksa melakukan tajdid, membawa balik Islam yang sebenar dan sebagainya. Kita zaman kita yang terdekat ni dulu, just tanya generasi sebelum ni kan, mereka pernah hidup di zaman menutup aurat itu pelik kan. Kalau tadi nak buat cerita Perancis, ceritanya ni kadang-kadang banyak di sana. Anda tengok lagi first time mana makan di kedai kebab di Perancis dengan beberapa pelajar Melayu lah, dan ada undergrad masa tu. Satu benda yang anda terkejut masa first time sampai ke sana ialah bila pergi ke kedai kebab, of course dia akan ada tanda halal kat situ kan. Bila masuk, sebahagian daripada kedai kebab tu botol arak. Bukan dia jual arak kat situ kan. Kata biar betul. Macam mana masa tak boleh nak terima kan. Macam mana? Rupanya tak logo halal ni untuk yang daging tu. Daging kebab tu halal kata halal. Yang ni memang tak halal kan. Tapi tu dia tak cakap macam tu kan. Dia bila tanya tu kata sebab logo tu untuk certified daging kebab tu halal kan. Masa order pula tu, masa order makan tu, buka tu order lah kebab dan sebagainya. Lepas tu ada seorang budak Melayu ni, dia nak melawak lah kan. Bila orang tu tanya, minum apa? Dia tunjuk kat salah satu arak ke kan. Orang tu pergi tulis lah. Lepas dia kata, tak. Lepas tu yang quite interesting lah, sebab orang Turki yang jaga kedai tu, of course dia Muslim. Dia tak faham tau. So tak nak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia tak faham kenapa kita kata tak boleh minum arak kan. So dia macam, asal pula betul tak nak ni? Betul macam yang budak Melayu ni dia assume kalau macam melawak tu orang faham lah kan, sebab kita kan Muslim, mana pula nak minum arak. Tapi dia memang tak faham, memang tak nak lah ni, memang tak nak arak tu. So quite interesting maknanya ada orang Islam yang masih dalam zaman sekarang pun masih macam tu dia memang almost tak faham yang kita kata macam, bukankah itu difahami dalam Islam bidarurah kan. Wallahualam. So itu contoh kan. Di setengah-setengah negara, macam kalau di UIA Gombak ni pun ramai juga student daripada China daripada tanah China sana.
yang quite interesting juga. Ada yang kata macam quite interesting, macam mana nak memberi juga kefahaman-kefahaman Islam yang basic kepada mereka yang mereka Islam, tapi ada setengah-setengah benda yang pada kita amat basic, pada dia mungkin tak biasa kan, dengan situasi di sana lah kan. So quite interesting sebenarnya. Seterusnya, subtopik seterusnya, ni dah towards the end. Para perintis menjelaskan sifat-sifat jalan dakwah. Sekiranya Allah memberi hidayah kepada anda dan anda sekarang berada di dalam angkatan pelopor, maka dengarlah pemimpin-pemimpin dakwah gerakan Islam zaman ini menjelaskan sifat-sifat jalan dakwah. Perkara pertama yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna ialah perlu bersungguh-sungguh dan bekerja. Perlu dilakukan takwin ataupun pembentukan selepas tanbih ataupun memberi peringatan, atau perlunya taksis selepas tadris. Seterusnya beliau menjelaskan, setiap dakwah hendaklah melalui 3 marhalah. Marhalah yang pertama ialah marhalah promosi, pengenalan ataupun takrif, menyebarkan fikrah Islam dan memastikan ianya sampai kepada setiap lapisan masyarakat. Marhalah yang kedua ialah marhalah pembentukan ataupun takwin, yakni memilih para pendukung, mempersiapkan petugas yang komited dan menyusun barisan di kalangan orang yang telah menerima dakwah. Marhalah yang ketiga ialah marhalah perlaksanaan ataupun tanfiz, yakni bekerja dan mengeluarkan hasil. Mungkin antara kita rasanya mungkin ada familiar dengan benda ni, 3 marhalah tu, ta'rif, takwin dan tanfiz. So ta'rif tu memastikan fikrah ni sampai kepada semua lapisan masyarakat. Takwin tu ialah memilih orang yang boleh menjadi pendukung setelah mereka menerima dakwah tadi. Dan tanfiz tu ialah kemudian beramal dan mengeluarkan hasil. Ketiga-tiga dakwah marhalah ini selalunya berjalan serentak dan seiringan, memandangkan adanya kesatuan dakwah dan kaitan yang kukuh di antara ketiga-tiganya. Seorang da'i itu biasanya berdakwah dan dalam masa yang sama dia bekerja dan mentanfiz. Tetapi apa yang pasti, tujuan dan hasil terakhir hanya akan dapat diraih setelah dakwah itu tersebar luas, mempunyai penyokong yang ramai dan pembentukan yang kukuh. Ustaz Al-Maududi pula menyuruh kita supaya merenung sejarah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, untuk melihat bagaimana baginda pada mulanya berdiri keseorangan, mencabar dunia seluruhnya. Baginda menolak semua pemikiran-pemikiran yang salah dan jalan-jalan bengkok yang menguasai dunia seluruhnya. Baginda menawarkan akidah yang datang dari Allah, satu akidah yang khusus dan mempunyai jalan tersendiri. Dalam beberapa tahun sahaja selepas itu, baginda telah berjaya mengubah arus perjalanan dunia dan menukar warna zaman dengan kekuatan penyampaian dan jihadnya. Saya rasa anda tak perlu ulang lah sirah ni kan. Satu benda yang kalau kita tengok sejarah dunia sebenarnya dia incredible lah. Apa yang berlaku daripada, boleh kita kata daripada zero from starting point dalam masa 23 tahun saja telah mengubah landscape dunia ni. Sesungguhnya menegakkan kepimpinan yang soleh di muka bumi, di bumi Allah ini merupakan suatu tugas yang sangat penting dan mustahak di dalam sistem Islam. Setiap orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan mengambil din yang mulia ini tidak akan selesai kerjanya kecuali dengan mengorbankan seluruh tenaganya dan segenap kemampuannya untuk membentuk hidupnya menurut acuan Islam. Sekiranya tujuan dan maksud tertinggi itu tidak mungkin dapat direalisasikan kecuali dengan usaha secara berjamaah, maka tidak boleh tidak, mesti dibentuk satu jemaah yang soleh, yakin dan memelihara prinsip-prinsip al-haq. Tiada tujuan lain di dalam kehidupan ini kecuali menegakkan sistem Islam yang benar dan mentadbir kerja Islam dengan seluruh perhatian. Ini konsep yang telah di-establish dalam bab yang sebelum ni kan. If really kita seriously kata aku memang nak berjuang untuk Islam, and if we really understand that Islam menuntut tertegaknya syariat Islam as a whole, dan kita juga yakin impossible untuk kita sampai ke situ tanpa dengan beramal jama'i, dengan berjamaah, dan tidak ada
keuzuran lah kot. Maknanya tidak ada escape untuk kita kata kita tak bersama berjuang dalam amal jama'i kan. Sebab otherwise dia akan balik kepada soalan yang pertama tadi. Bukan kata kita memang nak berjuang untuk agama, nak bekerja untuk Islam kan. Demi Allah, sekiranya di muka bumi ini hanya ada seorang lelaki sahaja yang beriman, maka dia tidak harus merasa rela dan redha dengan kekuasaan batil. Walaupun dia mendapati dirinya keseorangan dan ketiadaan wasilah yang mencukupi, walaupun dia boleh menyembunyikan dirinya di sebalik alasan syarak dengan kaedah memilih satu bencana yang lebih ringan daripada dua bencana. Tetapi sebenarnya dia hanya ada satu jalan sahaja, menyuruh seluruh manusia kepada cara hidup yang diredai Allah, iaitu cara hidup Islam. Okey. Ini satu sumpah lah. Kalau kita baca dari awal perenggan tu, demi Allah. Kalau kita tinggal seorang saja pun, kerja kita tetap sama. Sekiranya tiada seorang pun yang sudi menyahut seruannya, maka tetap berdirinya di jalan yang lurus dan terus berusaha tanpa henti menyeru manusia kepada Islam hinggalah dia menemui Tuhannya ataupun meninggal dunia. Itu beribu-ribu kali ganda lebih baik bagi dirinya daripada dia melaungkan seruan jahiliah yang menjanjikan keseronokan dunia hingga dia tersungkur di lembah kesesatan dan kejahiliahan. Okay. Dan kalau kita tengok kenapa kita dalam Quran banyak kisah-kisah Nabi terdahulu, sebab memang ada Nabi yang sebegini. Sebegini itu maksudnya walaupun dia bersendirian, dia terus sehingga ke akhirnya. Tetapi hakikat ini telah dilupakan oleh ramai orang. Mereka sangka jalan ini cukup dengan sekadar pidato, syarahan, ceramah, resolusi dan seminar semata-mata. Oleh itu, seorang da'i Islam yang agung, Syakib Arsalan rahimahullah, telah berusaha bersungguh-sungguh mengajar jalan yang betul, namun masih belum berjaya. Di dalam sebuah risalahnya yang diterbitkan pada tahun 1931 dan disiarkan dalam majalah Al-Muslimun, beliau berkata kepada salah seorang warga Palestin, Banyak surat sampai kepadaku, sama ada dari Morocco, Jawa, Mesir, Syria, Iraq dan negara kamu, Palestin. Penulis-penulisnya mencadangkan supaya diadakan satu muktamar Islam ataupun melantik seorang khalifah atau perkara-perkara yang seumpama dengannya. Namun, seperti biasa aku akan menjawab, kita wajib memulakan usaha Islam ini dari bawah. Kita perlu mendidik individu. Yakin ke dengan benda tu? Tu satu benda yang basic yang juga kita dapat daripada Al-Quran kan? Bagaimana perubahan tu perlu berlaku. Seterusnya beliau berkata, apalah gunanya mengadakan muktamar yang menghimpunkan orang-orang yang lemah, tidak mempunyai keinginan tersendiri dan tidak mampu melaksanakan walaupun satu keputusan atau resolusi. Apa faedahnya berbuat demikian? Adakah kamu mahu kami mengumpulkan angka-angka kosong? Satu soalan yang real juga untuk kita. Without realizing, kadang-kadang kita rasa kita dah buat something yang significant bila kita buat satu program yang besar dan berbincang dan kemudian keluar resolusi, oh inilah dia kan. However, kalau kita tengok lepas tu apa yang jadi, kalau tak ada orang yang nak champion benda tu, dia hanya tinggal tulisan dan perbincangan kan. Which is so unfortunate. Dan benda tu telah berlaku amat-amat lama lah sebenarnya kan. Sehinggalah datang figure-figure seperti Maududi, Asal Mana yang mengubah landscape kepada orang yang actually mengubah individu dan mengubah individu. Kata-kata beliau itu menjeralahkan kemuncak kesedaran dan pengalaman mutakhir pada da'i. Tetapi rakan-rakan Syakib Arsalan telah mengecewakan beliau dan tidak bersemangat. Unfortunately, kita masih menyaksikan penceramah-penceramah di atas mimbar-mimbar masjid pada hari Jumaat dan perhimpunan-perhimpunan perayaan yang meratapi dan duka cita. Mereka mengajak umat Islam untuk beramal dan berjihad. Mereka menutup ucapan dan pidato mereka dengan kata-kata, Islam menyeru kamu, so and so. Sebaliknya, mereka tidak bertanya kepada diri mereka sendiri, manakah pemimpin yang harus dipercayai? Sedangkan pemimpin yang hanyalah pemimpin yang menjadi boneka dan hamba penjajah yang kononnya berkuasa penuh. Okay. Kata-kata ni amat-amat kena dalam konteks ketiga itu. Kalau nak kata dalam konteks sekarang macam mana pula, tu boleh dibincangkan. Sebab
nak kata apa kalau kita rewind back dalam keadaan itu tidak ada orang yang lead the movement, tapi orang masih betul cakap kan Islam suruh kita untuk berjuang dan sebagainya, tapi perbincangan tu perbincangan di atas angin lah, bukan perbincangan yang real kan? Dan anda rasa satu benda yang anda observe dalam puluhan tahun ni yang dalam hidup ni, satu benda yang agak interesting bila kita bincang pasal Islam, rarely kita bincang di atas bumi. Faham kalau nak cakap macam tu? Kalau kita macam mana? Kalau kita berada dalam persatuan ataupun kalau kita dalam company, kalau kita dalam syarikat, perniagaan dan sebagainya, bila datang satu isu, kita akan bincang macam mana? Kita akan keluarkan action plan, suggestion, kita sepatutnya tukar strategi dan sebagainya. Dia perbincangan yang menjurus kepada real action on the ground. Tapi yang bestnya, setiap kali kita bincang pasal Islam conclusion dia mesti itulah kita kena mantapkan iman. Dia semua ayat-ayat atas angin, ayat-ayat yang tak tahu nak buat apa. Macam itulah umat Islam perlu dia tak ada macam somehow kita ada disconnect yang besar lah rasa, secara sedar atau tidak. Ni secara umum bila cakap pasal Islam, conclusion kita always bukan macam yang kita conclusion tempat kerja tu. So kita kena buat 3 promosi, kita kena buat siapa nak pastikan audience dapat. Maknanya dia real kan, dia promosi tu berapa orang kena dapat, siapa yang nak take care of technical. Maknanya dia benda yang real lah. Kalau bincang pasal Islam tak ada kan. Okay, siapa take care of ni, siapa nak pastikan apa, tak ada. PIC semua tak ada, semua macam itulah kita kena, insyaAllah kita kena bersungguh-sungguh. Semua ayat goreng macam tu lepas tu habis kan. Adakah anda semua yang mendengar ni pun rasa macam tu kan? Sebab perasaan dia macam tu, tend to be begitu kan. So sebab tu dia, dan kita semua feel good, dia feel good factor lah. InsyaAllah kita dah bincangkan pasal Islam ni, tapi it's going nowhere sebab dia bukan pembincangan yang real. Seperti mana kita di tempat kerja kan. Kalau di tempat kerja ada ke dia cakap macam tu? Bos tanya kan, kita kena buat apa ni kan? So itulah saya rasa kita semua kena bersungguh-sungguh dan motivasi tinggi. Mana boleh cakap macam tu? Dia tak orang nak dia kena what's the real action. Okey. Mereka tidak memahami jalan amal yang sahih. Syarahan dan pidato mereka hanya menambahkan lagi penderitaan dan kekesalan pada diri mereka dan para pendengar. Sekiranya mereka mengajar orang ramai supaya jangan lagi mengharap kepada para pemimpin hari ini, kemudian mereka membimbing agar berjamaah dan menjalankan tugas menyeru kepada kebaikan yang dibawa oleh Islam dan mencegah dari melakukan kemungkaran yang dilakukan oleh parti-parti dan pemimpin yang berkuasa, pasti mereka akan mencapai apa yang mereka inginkan. Namun, sampai kini kita masih mendengar laungan-laungan di dalam perhimpunan-perhimpunan serta resolusi-resolusi di muktamar-muktamar sejak puluhan tahun lalu. Semua itu hanya merupakan himpunan angka kosong, seperti mana yang anda sebutkan tadi lah, yang kita sebutkan tadi. Unfortunately, dia lip service je lah kan? Hopefully kita tidak begitulah. Yang lagi sedih kalau tak tahulah kumpulan yang so-called kumpulan Islam ke NGO Islam ke apa pun jadi macam tu, itu lagi sedih lah. Usaha dakwah mestilah dimulakan dari bawah seperti kata Syakib. Tiada cara lain. Ianya adalah dengan khemah tanzim dan penyusunan barisan yang terdidik dengan tarbiyah Islam yang sejati. Bukan dewan-dewan perhimpunan dan seminar. Ia adalah dengan api semangat yang merdeka, bukan sinaran bintang. Tu analogi yang anak simpan. Apa tu? Dirikanlah khemah kamu di padang pasir jahiliah kurun ke-20 ini dan nyalakanlah apimu supaya ia dilihat oleh orang yang sesat dan terputus dari hidayah, supaya mereka menuju kepadanya dan bernaung di khemah kamu. Kamu panggillah putrimu, marilah anakku, untuk menyemarakkan lagi nyalaan unggun api, lalu kamu mengajarnya. Dia akan sama lepas ni. Tapi ni dia bagi gambaran. Di padang pasir yang penuh jahiliah tu, pasang kemah kita, nyalakan api supaya orang nampak, dan dia datang kepada kamu dan kamu seru kan. Boleh faham kot analogi tu kan? Maksudnya kita set up something yang orang boleh nampak, nyalakan api supaya orang dan kegelapan tu nampak kat situ.
Kan kita, kalau kita tak pernah declare pun kan, inilah aku kan, aku membawa something, macam mana orang nak datang tu kan. Marilah wahai anakku, nyalakanlah api itu sepanjang malam. Nyalakanlah api itu, semoga api itu menjadi penunjuk. Nyalakanlah ia wahai manjaku. Ni puisi dia kepada anak tu kan. Maknanya anak, faham ke maknanya analogi tu kan. Maksudnya untuk anak dia support tu kan, menyalakan api tu ni. Sesungguhnya para da'i dalam kehairanan. Nyalakan ia untuk para pengembara di padang luas ini. Marakkan api dan nyalakan barunya. Semoga para pengembara segera datang kepadanya. Usirlah kegelapan yang pekat ini. Tunjukkanlah jalan ini kepada rama-rama yang sesat itu. Inilah api yang paling baik, dinyalakan di tengah malam yang gelap gelita. Itulah sebaik-baik penghibur yang menyalakan api hidayah itu. Bukan persinggahan yang menjadi tujuan pasukan, tetapi ia hanyalah api yang menunjukkan jalan kepada pengembara yang mencari panduan. Bekalkanlah kami dengan kehangatan cinta dan tanggungjawab. Bekalkan kau, wahai putriku si manjaku, dari nyalaan hidayah ini. Ni something yang poetic lah kot kan. Kalau kita tengok literal, kenapa putri manja apa semua. So wallahualam, ana pun susah nak apa kata, translate fully the feeling tu kan. Tapi dia dah compilation of the whole thing yang kita cover sebelum ni, termasuk pelukan cendekiawan tu kan. Di mana kita dah bincang kenapa peluk kan, kenapa kita memeluki maduk kan. So itu harapnya puisi ni menyimpulkan jugalah in a certain way apa yang kita sepatutnya buat di padang pasir yang gelap. Semua orang jahiliah pasang kemah kita dan nyalakan api supaya orang nampak kan kita buat something dan kita seru kepadanya kan. So terkait kat situ lah jemaah, terkait kat situ menampilkan diri, declare inilah aku dan sebagainya kan. Itulah dia, itulah dia fiqh amal jama'i dalam bentuk yang baru. Usul fiqh amal jama'i, usul fiqh amal jama'i dalam bentuk yang baru. Itu bab yang ke-9. Dan insya-Allah bab yang seterusnya tansik wa syumul, keselarasan dan kesyumulan. Okay, so dalam apa yang kita dah cover so far, daripada awal lagi yang kemudiannya di-establish dengan kemestian dakwah itu sehingga ke poin sekarang kemestian beramal jama'i itu, dan dia akan diteruskan dengan aspek-aspek yang ke depan insya-Allah. Wallahu alam. Itulah untuk pagi ni bab yang ke-9 daripada Muntalaq bab yang ke-9 daripada Muntalaq. Semoga dapatlah poin-poin yang dibawa insya-Allah, dan semoga dengan kefahaman yang sebelum-sebelum ni, maknanya bab-bab yang macam bab 8 dan 9 ni mengandaikan kita sedia mengimani kemestian kita berdakwah, kita mengimani kita nak bersama mencapai gagasan. Datang satu persoalan impossible, tidak dapat tidak, ia memerlukan kepada beramal jama'i. Hence bagi orang yang ikhlas nak sampai ke tujuan, dia akan ikhlas mencari di manakah dia patut memposisikan diri dia kan, dalam realiti, dalam keadaan jemaah mana ke, pemimpin yang mana dan sebagainya, dan datang pembincangan-pembincangan sebegini kan. Pembincangan semini sebenarnya tidak lagi sesuai bagi orang yang belum meyakini aspek yang sebelumnya. Seperti yang anda sebutkan sebelumnya juga bagi orang yang belum meyakini, mengimani bahawa dakwah tu satu benda yang amat tunjang dalam diri dia, perbincangan bersama jemaah ini dia tak masuk lah. Dia akan jadi pelik dan dia akan jadi macam dia susah nak terima. Kenapa pula nak kena bersama orang dan sebagainya, tak boleh duduk sendiri. Dia hanya amat valid dan logik bagi orang yang meyakini aku kena berdakwah, nak tak nak aku menolak daripada bab-bab yang seterusnya sebelumnya yang kita dah establish. Dan dakwah ini bukan yang dimaksudkan dengan setengah orang. Dakwah tu asalkan sebarkan kebaikan, tapi dakwah ni ada matlamat yang besar. Di hujungnya ada matlamat yang besar, dan bila kita faham macam tu baru kita faham tak ada impossible untuk boleh buat secara seorang-seorang. Dan dalam minggu lepas juga kita dah bincang apa beza, betul ke kita bincang? Rasanya minggu lepas kita dah bincang apa perbezaan antara berjamaah dengan beramai-ramai kan? Beramai-ramai.
Just kerana kita bekerja beramai-ramai belum tentu kita berjemaah kan. Berjemaah tu bila ada imam dan makmum baru nama berjemaah. Kalau kita just beramai-ramai solat beramai-ramai tapi tak ada imam, taklah namanya berjemaah kan. So dia datang kepada pembincangan itu kan. So dalam konteks itulah pembincangan yang bab ke-9 tu berlaku. Dan kat situ yang timbul figure-figure tu, yang lead the usaha dan sebagainya kan. Termasuk Imam Hasan Al-Banna tadi. Wallahu a'lam. Dan minggu depan insya-Allah akan disambung dengan bab ke-10. Bagi yang join minggu lepas, sebenarnya di hujung minggu lepas tu, kenapa minggu ni jadi hari Sabtu, anda teruskan hari Sabtu? Sebab asalnya hari planning untuk di kawasan anda ni, petang ni sampai esok petang ada retreat kawasan. So, sebab tu dia anjapkan ke Sabtu. Wallahualam minggu depan rasa sesuai hari Ahad balik ke macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua, dia atas sebab-sebab yang tertentu, tiba-tiba retreat tu terpaksa ditangguhkan. So tiba-tiba anda free esok. Tapi sebab dah set, anda jalan je lah hari Sabtu. Cumanya, disebabkan anda free esok, dan anda tak sure. Tapi anda assume sebahagian daripada yang register untuk pemakluman kepada mutalak ni juga ada yang register untuk tick dengan satu lagi benda. Dan anda alang-alang esok dah free, anda ingat nak start yang benda tu lah. Bagi yang berminat je lah. Ni sekadar iklan bagi yang berminat. Anda akan mulakan berkongsi juga buku ni. Ni bukan buku dari penulis Islam lah. Tapi ada reason kenapa nak share benda ni. Dan kenapa semua tu mungkin esok lah. Ni pun dah 9.30. Millionaire Success Habits. So bagi yang berminat, dan of course yang dah register tu, biasanya akan forward the link. Sebab anda rasa anda akan guna link yang berbeza lah untuk mutalak dengan benda ni. Sebab dalam registration tu ada yang just nak mutalak saja. So tak naklah disturb orang lain yang tak berminat tu kan. So bagi yang insyaAllah yang dalam yang isi Google Form dulu yang ada tick tu, insyaAllah antum akan dapat email tu lah. Bagi yang berminat juga untuk esok, boleh lah kot macam mana. Siapa yang tahu kat mana registration form tu ataupun yang nak minta, boleh anda bagikan. Just supaya anda akan bagi dia punya link Google Meet macam ni lah. Ataupun siapa yang dalam tu nak invite orang lain yang berminat pun boleh, tak ada masalah. Itu sekadar iklan yang insyaAllah anda rasa alang-alang esok free, baik anda mulakan benda tu juga. Sejak 2 bulan itu ingat nak start dan ada orang yang tanya nak tak start lagi. So alang-alang ada kesempatan tu, insyaAllah itu esok bagi yang berminat. Kenapa dan apa, siapa yang nak tahu buku tu kenapa pula, kenapa cerita pasal dunia pula, itu kita akan cerita esok lah bagi yang berminat. So anda tak naklah campur tu kan. Tapi alang-alang tu anda iklan kat sini sebab anda tak kenal siapa. Tapi dalam banyak daripada yang isi Google Form tu ada yang tick dua-dua. Ada nak juga dengan yang tu. So itu sekadar iklan insyaAllah. Wallahualam. So anda tak tahu nak feedback macam ni, adakah sebenarnya lebih mudah ataupun ikut anda je sebenarnya. Sebab sebelum ni memang anda maintain hari Ahad untuk muntalak ni. So ada feedback ke on that note? Kalau tak, anda je lah decide kan. Tapi just in case lah ada setengah orang tu dia lagi mudah Sabtu dan Ahad, dan dia kalau boleh dia tak nak miss, so boleh bagi tahu je lah. Anda kalau ada orang yang dalam situasi begitu, anda cuba prioritikan sebegitulah. Kalau tak ada, mana-mana yang anda just ijtihad je lah. Wallahualam. Okay, insyaAllah jazakumullah khairan katsira. Semoga bermanfaat dan semoga membuahkan amal insyaAllah. So dengan itu, sebenarnya kita dah sampai kepada transition kepada apa nak kata ni, kepada ni slide transition kepada bab yang seterusnya lah. Bab yang seterusnya akan masuk yang ni, insyaAllah kita akan bincangkan minggu depan. Nantikan, tak pasti dalam ni yang ada ni semua orang yang pernah dah dalam grup kalender tu ke tak. Sebab ada yang masuk terus, biasanya memang dah dalam kalender tu lah. Ada yang anda kena admit tadi tu. So in case siapa yang nak masuk dalam kalender tu supaya dia terus boleh masuk tu, boleh jugalah masukkan dalam Google Form tu insyaAllah. Wallahu alam. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini dan esok juga hari yang produktif lah. Kita masih pagi ni, semoga masing-masing ada jadual yang pack untuk either untuk perbaikan diri, untuk keluarga ataupun untuk masyarakat insyaAllah. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.